Okey. Oh, link kehadiran yang mana ada ni boleh isi link kehadiran di ruangan chat. Okey, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan bab 12. Bab 12, pengendalian data. Pengendalian data. Okay, untuk bab 12 ni dia melibatkan data-data je, melibatkan statistik. Kita akan lihatlah. Kita akan belajar proses pengumpulan data, penorganisasikan data, perwakilan data, serta pentafsiran perwakilan data. Itu yang kita akan pelajari dalam bab 12 ni. Next. Okey, contoh. Kumpulan etnik yang terbesar ialah Bumiputera, iaitu merangkumi 68.1% penduduk, jumlah penduduk, iaitu China, India dan lain-lain. Selain data di atas, apakah data lain yang dapat diperoleh mengenai taburan penduduk Malaysia? Ni. Ini adalah data jumlah penduduk Malaysia lah. Berapa peratus. Jadi kita boleh wakilkan dia dalam perwakilan data. Kita akan belajar lepas ni. Okey. Yang pertama. Kita nak kumpulkan data. Okey, 12.1. Proses pengumpulan. Ni kita akan belajar dulu yang pertama. Kemudian kita akan organisasikan data. Kemudian wakilkan data. Kemudian tafsir data. Okey. Bagaimana anda menjana soalan statistik untuk mengumpul data yang relevan? Jadi untuk kita mengumpul data, kita perlu ada soalan statistik lah. Soalan-soalan statistik ni maksudnya data-data lah. Melibatkan data-data yang banyak. Okey, untuk mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Apakah itu soalan statistik? Okey, soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman. Keragaman ni maksudnya seragam. Bahasa mudahnya macam samalah. Terdapat kesamaan atau kebolehubahan dalam data tersebut. Contoh dia, soalan statistik. Contoh soalan statistik. Berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Soalan dia satu je. Berapa tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Itu soalan statistik lah. Sebab apa? Sebab dengan satu soalan, dia boleh dapat banyak data. Dalam kelas 1 amanah kan ramai orang kan, mungkin 20, mungkin 30. Jadi dengan 20-30 orang tu, dah dapat 20-30 data. Dah dapat 20-30 tinggi. Mungkin tinggi yang sama ataupun tinggi yang berbeza. Macam itulah. Jadi terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Misalnya 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Okey, contoh soalan statistik yang kedua. Apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Makanan kegemaran murid. Jadi ada banyak makanan kegemaran lah. Murid pertama suka nasi goreng ke, murid kedua suka apa? Kuih tiaw sup ke. Contoh dia macam itulah. Jadi terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Contohnya nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Okey ni, kita lihat ni. Tanda soal ni. Adakah soalan yang berikut ialah soalan statistik? Terangkan.
Berapakah tinggi Rozmi? Soalan statistik ke bukan statistik ni? Ya ke bukan? Tak kod. Ada kod-kod pula. Ni bukan soalan statistik ni. Sebab apa? Sebab kita hanya akan dapat satu respon je, satu jawapan je. Jadi dia bukan soalan statistik lah. Kalau soalan statistik, kita akan dapat banyak respon, banyak data. Okey. Yang soalan yang kedua. Adakah murid kelas 1 amanah lebih suka makan nasi lemak daripada makan mi goreng? Soalan statistik ke tidak ni? Ya ke tidak ni? Ya. Sebab dengan soalan macam ni, adakah kelas 1 amanah ni suka makan nasi lemak atau makan mi goreng? Akan ada dapat jawab lah. Mungkin 5 orang suka nasi lemak. Mungkin 7 orang suka mi goreng. Ataupun yang baki-baki tu tak suka. Sebab apa tak suka? Sebab nasi lemak dengan mi goreng ni bukan kegemaran mereka lah. Jadi kita akan dapat tiga jawapan lah. Sama ada suka, tak suka, suka nasi lemak, ataupun suka mi goreng, ataupun suka benda lain. Macam tu. Seterusnya. Tu soalan statistik. Bila kita bina soalan statistik, maka kita akan dapatlah data-data lah. Data-data dia. Langkah yang berikutnya ialah menentukan kaedah pengumpulan data. Data boleh dikumpulkan dengan pelbagai kaedah. Yang pertama, soalan statistik. Untuk kita dapat data. Kemudian nak dapat data tu, kita ada kaedah pengumpulan data lah. Kaedah pengumpulan data ada 4. Ada 4. Yang pertama, temu bual. Temu bual ni maksudnya macam interview lah. Kamu sembang-sembang, sambil sembang, sambil tanya jawapan dia lah. Temu bual. Contohnya cara murid datang ke sekolah. Kamu jumpa kawan kamu. Awak datang sekolah dengan apa hari ni? Tanya macam tu. Kemudian jumpa kawan kamu yang kedua. Awak datang sekolah dengan apa hari ni? Contohlah kawan kamu yang pertama tu kata saya datang dengan bas. Kamu tiklah bas 1. Kemudian kamu tanya kawan kamu yang kedua, kamu datang dengan apa ke sekolah hari ni? Kawan kamu yang kedua tu kata dengan basikal. Kamu tik basikal 1 dan seterusnya lah. Cara kumpul data secara temu bual. Okey, yang kedua. Yang kedua ni tinjauan. Tinjauan ni guna soal selidik lah. Guna soal selidik. Misalnya program televisyen yang digemari oleh setiap murid. Ni maksudnya macam kamu buat Google Form ke, kemudian ataupun kamu photostat atas kertas ke, kamu tulis, kamu photostat banyak-banyak, kamu bagi dekat kawan-kawan kamu, suruh kawan-kawan kamu tik soal selidik kegemaran program TV yang digemari lah. Kamu photostat, kamu bagi pada kawan-kawan kamu kertas yang kamu photostat tu, kawan kamu tik, kamu pun kutip balik. Jadi kamu dapatlah data tu. Okay, yang ketiga. Yang ketiga adalah pemerhatian. Pemerhatian. Perhati. Misalnya, bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Ni kalau perhatikan ni kamu makan masa lah. Contohlah kamu duduk di persimpangan jalan raya selama 1 jam. Kamu bilang lah dalam masa 1 jam berapa kereta datang, berapa kereta yang lalu lah. Pemerhatian, kamu perhatikan. Macam tu. Yang keempat ni eksperimen. Eksperimen ni macam eksperimen sains lah, subjek sains. Misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Kamu buat eksperimen, letak air panas dalam bikar, kemudian letak termometer ni. Kemudian kamu buat eksperimen lah.
5 minit kamu cek suhu dia berapa. Kemudian minit yang ke-10 kamu cek suhu dia berapa. Minit yang ke-15 kamu cek suhu dia berapa. Minit ke-20 cek suhu dia berapa. Tu buat eksperimen lah. Okey, tu adalah mengumpul data. Next. Okey, yang pertama soalan statistik. Yang kedua kumpul data. Dan yang ketiga, kita lihat ketiga. Ni. Okey, yang ketiga. Bagaimana anda mengklasifikasikan data dan membina jadual kekerapan? Bila dah dapat data-data tu, kita classify dia lah. Ikut kategori dia. Lebih kurang lah, lebih mudah ikut kategori. Okey, selepas data dikumpul, langkah yang seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Data boleh diklasifikasi kepada data kategori dan data numerik. Data ni dia ada dua. Yang pertama kategori dan yang kedua adalah numerik. Kita lihat kategori. Lalu data kategori, dia mengukur ciri-ciri. Dia tidak boleh diukur secara berangka. Dia macam tak ada nombor lah, tak ada angka. Tetapi dia boleh dihuraikan guna perkataan lah. Contohnya jantina. Jantina kan dia tak ada angka. Dia hanya ada lelaki dengan perempuan. Warna kereta. Warna kereta pun dia tak ada angka. Dia ada warna merah, hitam, putih, biru dan sebagainya lah. Perisa gula-gula. Perisa strawberry ke, nenas ke. Dia tidak ada angka. Dan kumpulan darah. Kumpulan darah A ke, O ke, E ke, B dan sebagainya. Itu adalah data kategori. Data kategori ni dia tidak ada angka. Okay, seterusnya data numerik. Numerik ni nama pun numerik. Number, macam number lah lebih kurang. Number kan angka. Jadi dia mengukur kuantiti. Kuantiti ni boleh diukur lah, ada angka lah. Diukur menggunakan angka. Misalnya bilangan buku yang dibaca seminggu. Tahulah. Dalam seminggu ada berapa dia baca? 1 ke, 2 ke, 3 ke. 1, 2, 3 tu kan angka. Okey, tinggi pemain badminton. Tinggi kan contohlah 160 cm, 170 cm, 140 cm. 140, 150 tu adalah angka. Masa bersenam, mungkin 10 minit ke, 15 minit ke, 20 minit ke, 5, 10, 15 tu adalah angka. Jadi kalau angka-angka tu dia adalah data numerik angka. Kalau dia bukan angka, dia melibatkan perkataan, tu adalah data kategori perkataan. Tentu ya, mudah ya. Kita lihat contoh satu. Klasifikasikan data berikut pada data kategori atau data numerik. Okey, suhu badan setiap murid. Suhu badan. Numerik ke kategori? Ini numerik numerik lah. Sebab suhu badan kan ada 35, ada 36, ada 37. Kalau demam tu 38 darjah Celsius. Jadi suhu badan ni adalah data numerik. Sebab dia ada angka. Okey, yang pertama, yang kedua, B. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Bilangan pokok. Angka lah. Mungkin satu daerah tu ada 200 pokok. Contohlah daerah. Contohlah zon Pudu ada 200 pokok. Zon Sentul ada 500 pokok. Jadi bilangan pokok tu adalah nombor. Jadi ia adalah data numerik. Yang C.
punca kemalangan di jalan raya. Punca kemalangan. Punca kemalangan ni dia bukan melibatkan nombor lah. Contohlah punca kemalangan jalan licin. Contohlah pandu secara laju, mengantuk ke, mabuk ke, dan sebagainya. Jadi itu bukan angka, jadi ia adalah data kategori. Mudah tu. Seterusnya, selepas kita soalan statistik, kumpul data, klasifikasikan data, seterusnya kita nak organisasikan data ni. Organisasikan data. Nak organize, nak susun data. Kita guna jadual kekerapan. Kita lihatlah. Okey, contoh 2. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Ada 20 buah keluarga sini. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Kita nak organisasikan data ni. Jadi untuk bina jadual kekerapan, kamu soalan dia adalah bilangan anak. Kalau kamu lihat jadual ni, ada 2, ada kosong, ada 4. Jadi kamu lihat yang paling kecil dan yang paling besar. Yang paling kecil, berapa yang paling kecil? Yang paling kecil adalah kosong lah. Tidak ada anak. Dan yang paling tinggi ataupun yang paling besar adalah 4 ni. Yang paling 20 buah keluarga tu yang paling banyak anak ada 4. Jadi yang paling kecil, yang paling sikit kosong, dan yang paling besar ada 4. Okey. Ni tu adalah jadual kekerapan lah. Tunjuk sini. Jadual kekerapan ada muka surat sebelah 268. Cikgu tulis kat sini. Yang pertama bilangan anak. Sebab bilangan anak kan, data tu menunjukkan bilangan anak, kamu buat table lah. Bilangan anak. Yang kedua adalah gundalan. Gundalan. Dan kolom yang ketiga adalah kekerapan. Ini adalah jadual kekerapan. Di mana dia ada 3 kolom. Yang pertama bilangan anak, yang kedua kolom yang kedua gundalan, dan kolom ketiga adalah kekerapan. Okey, bilangan anak ni yang paling kecil kosong. Tulis kosong. Garis. Kemudian besar sikit 1, garis. Kemudian 2 anak, garis. Kemudian 3 anak, garis. Kemudian 4 anak, garis. Macam tu je. Kemudian gundalan. Gundalan ni macam lidi lah. Macam lidi. Contohlah 2. Kamu kena, bila kamu buat melibatkan data, kamu kena potong dia. Kamu kena potong. Ataupun kamu kena slash data yang dalam jadual tu, yang dalam kotak warna biru tu, supaya kamu tak ulang 2 kali. Kalau kamu tak potong, nanti mungkin berlaku kebarangkalian kamu akan ulang dia lah. Jadi contohlah yang pertama 2. Kamu potong 2. 2 kat mana? Kamu letaklah 2 secara lidi. Lidi dia belok macam tu. Dia sengit sikit lah. Kalau ikut buku teks ni, dia tegak macam ni. Tapi kita buat sengit lah. Okay, kemudian 2 lagi. Potong 2. Macam tu. Kemudian kosong. Letak kosong. 4. Letak di 4. 1. Letak di 1. 1 lagi letak di 1. 1 lagi letak di 1. Kosong. Letak kosong. 2. Letak di 2. 2. Letak di 2.
1. Letak di 1. N. 1. Okey, gundalan ni apabila dia cukup 5, kamu kena ikat dia. Contohlah 1 tu dah ada 5 kan. Kamu kena ikat dia. 1, 2, 3, 4. Yang kelima tu kamu buat, kamu ikat dia. Ikat dia macam tu lah. Buat kat tengah tu. Ikat dia. Macam lidi, macam penyapu lidi. Banyak-banyak kita susun lidi. Kemudian kita ikat dia. Supaya dia, kita tahu satu ikatan tu ada 5. Macam tu lah. Kemudian 3 letak di 3, kosong letak di kosong, kosong lagi letak di kosong, 2 letak di 2, 4 letak di 4, 2 letak di 2. 2 tu dah yang kelima jadi ikat dia. 3 yang ketiga, 3. Jadi bila kamu buat gundalan, kamu akan nampak lah. Macam kosong kan. Kosong ni dia tak ikat. Jadi dia ada 4. Kekerapan dia 4. Bilangan anak 1. Dia ikat, 1 ikat. Jadi ada 5. 2. 1 ikat. Gundalan jadi ada 5. 2 ada apa? Ada 6 6. 6. 6. 3 ada 3. 4 ada 2. Kemudian kamu bina satu lagi rule, satu lagi baris. Jumlah dia. Jumlah ni. Jumlah. Tambahlah. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Jadi 20. Kemudian kamu tengoklah tally ke tidak ni dengan jadual kekerapan kamu buat dengan soalan dia. Soalan dia kata ada 20 keluarga. Jumlah kamu dapat 20. Maksudnya tally lah tu. Tak ada yang tertinggal, tak ada yang terlebih. Mungkin bila kamu kira-kira jumlah kamu ada 19. Lalu jumlah kamu ada 19. Data ada 20. Maksudnya tak tally lah tu. Maksudnya ada kesilapan lah tu. Mungkin kamu tertip tip di kotak biru tapi kamu tak tanda di dalam jadual kekerapan. Jadi kamu kena cek balik lah. Okey, tu mudah itu. Seterusnya. Ni data dia ni. Boleh lihatlah kamu tu. Buat latih diri 12/1A 1 dengan 2. Okay, next. Ini sampai 10.5. Okay. Yang pertama, kita bina soalan statistik. Soalan statistik. Yang kedua, kumpul data. Yang ketiga, organisasikan data. Apa organisasikan data pula? Mengklasifikasikan data. Yang keempat adalah organisasikan data. Dan yang kelima adalah kita membina perwakilan data. Kita nak bina perwakilan data. Data ni kita nak wakilkan dengan apa? Kita lihat yang pertama. Wakilkan data. Yang pertama. Data yang ditunjukkan dalam jadual juga dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik. Kalau tadi dalam bentuk jadual kekerapan. Sekarang kita nak wakilkan dalam bentuk grafik. Kenapa nak wakil dalam bentuk grafik? Supaya ia mudah dibaca dan difahami. Dalam bentuk bergambar lah grafik ni. Dalam bentuk bergambar. Kesesuaian suatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. Data boleh diwakili dengan carta palang. Yang pertama, carta pie, graf garis, plot titik dan plot titik dan plot batan dan daun. Ada 5 perwakilan data. 1, carta palang. Yang kedua, carta pie. Yang ketiga, graf garis. Yang keempat,
plot titik dan yang kelima plot batang dan daun. Setiap perwakilan data ni dia bergantung kepada maklumat yang kita dapat lah dan tujuan dia. Janganlah tak semestinya maklumat tu kelima-lima perwakilan data ni sesuai. Belum tentulah, dia bergantung kepada maklumat data dan tujuan data tu lah. Okey. Ini kita lihat. Yang pertama dulu. Carta palang. Perwakilan data guna carta palang. Lihat ni. Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang. Dia guna palang. Nama pun carta palang. Dia guna palang. Palang ni apa palang? Palang ni macam nak masuk parking ke dekat Tasenggu ke. Ada palang tu kan? Palang. Lalu tu kena buka palang lah untuk mewakili data. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Nak buat perbandingan. Sesuailah guna carta palang. Perbandingan antara kategori. Kita lihat. Contoh dia. Contoh 3. Jadual kekerapan. Ini jadual kekerapan menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Ini adalah jadual kekerapan yang kamu belajar tadi. Ini adalah jadual kekerapan. Jadi daripada jadual kekerapan ni kita nak bina perwakilan data dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik guna carta palang. Secara bergambar lah. Tujuannya supaya mudah nampak. Okey, melihat. Langkah-langkah membina carta palang. Yang pertama, lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid. Contohlah ni kertas. Kertas grid tu maksudnya kertas graf lah. Contohlah ni kertas graf. Kamu binalah paksi mengufuk dan paksi mencancang. Paksi mengufuk ni yang mendata lah. Data. Cancang ni yang menegak. Okey, yang kedua. Pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai dan labelkan paksi itu dengan bilangan murid. Menandakan skala yang sesuai. Okey, skala yang sesuai ni maksudnya apa? Dia tengah lihatlah. Dan labelkan paksi itu dengan bilangan murid. Labelkan paksi yang lain itu dengan aktiviti. Tak kisahlah. Kamu nak buat aktiviti tu, nak buat paksi mengufuk atau paksi mencancang. Biasanya boleh semuanya. Ni aktiviti biasanya kalau nombor-nombor biasanya kita guna paksi mencancang lah supaya senang nampak. Ni nombor. Paksi yang mengufuk ni ataupun paksi yang melintang ni adalah kategori dah. Ataupun aktiviti. Contohlah. Sini. Letaklah membaca. Ni contoh dia ni. Membaca. Membaca. Yang kedua. Television. Yang ketiga. Internet. Yang keempat. Bersenam. Dan yang kelima. Mendengar lagu. Kemudian untuk paksi yang menegak ni. Dia nombor kan. Dia melibatkan nombor. Jadi kamu kena pilih skala yang sesuai. Cikgu highlightkan ini. Skala yang sesuai. Kamu lihat data ni. Yang paling kecil adalah nombor. Berapa yang paling kecil? Nombor 4. Yang paling kecil. Iaitu mendengar lagu. Dan yang paling tinggi adalah nombor 9.
iaitu menonton televisyen. Jadi kamu kena pandai-pandai menggunakan skala yang sesuai supaya carta palang kamu tu melebihi separuh daripada kertas gerah kamu tu. Ataupun sebaik-baiknya keseluruhan kertas gerah lah. Jadi kamu gunalah skala yang sesuai. Jadi yang paling kecil 4 dan yang paling besar adalah 9. Jadi skala yang sesuai kamu gunalah. Contohlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling tinggi 9. Jadi kamu bina sampai 9 je lah. Jadi kalau kamu lihat ni skala dia ni daripada bawah sampai ke atas, dia memenuhi satu ruangan. Dia memenuhi hampir keseluruhan kertas gerah lah. Menonton televisyen 9. Mana televisyen? Sini. Kamu bina palang ni. Maksudnya palang kamu tu hampir memenuhi kertas gerah. Tu lagi elok lah guna skala yang sesuai. Kalau skala tak sesuai, maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Contohlah skala yang tidak sesuai. Skala yang tidak sesuai, kamu buat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kamu guna 5, 5, 5. Kemudian kamu buat palang. Contohlah menonton televisyen 9. Televisyen 9. 9 kat mana? Kat sini je. Sini je. Kecil je palang kamu. Ni tidak sesuai lah. Tak kena lah. Kalau kita tengok, sekali tengok tu macam tak cantik lah. Macam cacat lah. Kecil je. Sebab yang paling tinggi kamu, data kamu yang paling tinggi bernombor 9. Bila kamu buat palang dalam kertas graf, palang kamu yang paling tinggi pun tuik ni je. Pendek je, kerdil je. Jadi tak cantik lah. Ni adalah skala yang tidak sesuai. 5, 5, 5 tak sesuai. Jadi guna skala yang sesuai lah. Ni kamu kena pandai-pandai lah guna skala yang sesuai. Jadi skala yang sesuai macam cikgu buat tadi lah. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Tu skala yang sesuai. Kemudian langkah yang ketiga, lukis palang supaya tingginya sepadan dengan kekerapan data. Okey, satu lagi nak pesan. Bila kamu lukis ni, pastikan jarak dia sama. Contohlah kan. Antara 0 hingga 1 ni, contohlah kamu guna 5 petak. Antara 1 dengan 2 ni juga kena 5 kotak. 2 dengan 3 ni kena 5 kotak. 3 dengan 4 ni 5 kotak. 4 dengan 5 ni 5 kotak. 5 dengan 6 ni juga 5 kotak. Kena sama lah. Janganlah antara 0 dengan 1 5 kotak. Antara 1 dengan 2 ni, selang dia hanyalah 1 kotak je. Antara 2 dengan 3 ni, selangnya hanya 3 kotak. Antara 3 dengan 4 ni, selangnya 1 kotak. Tu tak kena lah. Tak cantik lah. Bila kamu selang kotak tu, jarak ni kena sama. Kalau 5 kotak, 5 kotak lah. Kalau 3 kotak, 3 kotak lah. Macam tu maksudnya. Okey, kemudian yang ketiga kamu buat palang. Buat je palang. Membaca 8. Buat palang. 8. Televisyen 9. Buat palang. 9. Internet 7. Buat palang 7. Bersenam 6. Buat 6. Mendengar lagu 4. Dah siap palang kamu. Aku highlightkan supaya nampak beza sikit lah. Cantik lah sikit bila kamu pilih skala yang sesuai. Dia besar. Jadi besar ni cantik lah. Berbanding kecil tuek je macam tu tak cantik lah. Okey, dan seterusnya. Dan yang terakhir kamu tulis tajuk carta
palang. Tulislah tajuk dia apa. Tajuk dia aktiviti masa lapang. Kena ada tajuk. Jadi untuk bina carta palang ada 4 langkah lah. Cikgu ulang. Yang pertama, kamu lukis pasir mengufuk, pasir mencancang. Kemudian yang kedua, kamu pilih skala yang sesuai. Skala yang sesuai tu kamu lihat nombor yang paling kecil dan dengan nombor yang paling besar. Jadi kamu akan dapatlah skala yang sesuai apa. Kalau contoh ni yang paling kecil 4. 4 yang paling kecil. Nombor yang paling besar 9. Kamu gunalah skala yang sesuai. Kena pandai-pandai lah tu. Dan yang ketiga, lukis palang. Dan yang keempat, tulis tajuk. Itu je. Okey, ada masalah tak nak membina carta palang? Ada masalah? Tak ada. Mudah ni. Okay, bagus. Alhamdulillah. Tu kita carta palang untuk satu kategori. Contoh 4. Kalau contoh 4 ni. Contoh 4. Dia buat perbandingan. Kamu boleh lihat lah. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data tersebut. Kalau contoh 3 sebelum ni ada 1 set data je. Untuk contoh 4 ni dia ada 2 set data. Apa yang 2 set datanya? Iaitu markas kuis sains dengan markah kuis matematik. Dia ada 2 markah. Seorang tu dia ada 2 markah lah. Ni jadual kekerapan dia. Kamu boleh lihat. Contohlah iFan. Sains 30 markah. Matematik 45. Haris. Sains 35 markah. Matematik 40 markah. Jadi nak bina carta palang yang melibatkan 2 set data. Kamu bina macam biasa. Macam sebelum ni. Cuma iFan ni. Dia ada 2 set data lah. Yang pertama. Data markah kuis sains. Dan yang kedua adalah markah kuis matematik. Dia ada 2 set. Seorang tu dia ada 2 set data. Seorang tu dia ada 2 palang lah. Bahasa mudahnya, seseorang tu dia ada 2 palang. Jadi untuk bezakan antara 2 set data tu, bezakan antara markah sains dengan matematik, kamu ada petunjuk. Ni adalah petunjuk dah ni. Petunjuk dia. Petunjuk. Di mana petunjuk dia, yang warna oranye ni adalah kuis sains. Yang warna pink ni adalah kuis matematik. Kamu label lah. Label colorkan. Ni warna oranye. Kamu warnakan oranye. Untuk kuis sains. Kemudian matematik warna pink. Kamu warnakan pink. Macam tu lah. Petunjuk ni banyak jenis. Mungkinlah kuis sains kamu nak buat bulat-bulat. Bulat-bulat. Kuis matematik kamu nak buat garis-garis pun boleh. Contohlah kuis sains raju, nak buat bulat. Ni adalah sains. Kemudian garis-garis ni adalah matematik. Garis-garis ni matematik. Macam tu je. Okey, boleh Faham? Habis pembelajaran kita hari ini. Faham, bagus. Alhamdulillah. Buat latihan ni. Kejap ni. Kejap apa? Lama tu, 40 minit lah. 12.1b nombor 1. Ni, lukislah carta palang. 1 dengan nombor 2. Nombor 3 belum lagi. Sebab nombor 3 ni carta pai. Nanti cikgu akan post dalam apa? Dalam WhatsApp lah. Latihan yang perlu buat. Apa banyak sikit je ni.
Okey, yang belum isi kehadiran tu boleh isi kehadiran ada persoalan? Tak ada. Okey. Mana Abdul Syukur baru join ni. Aduh, Ceng Syukur ni. Okey, kalau tak ada kita sudahi kelas kita dengan tasbih kepada dan surah wal as. Barakallahu wa bihamdika. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye. Masih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye.